7. Hantu Jepun, Hantu Yamaguchi. Sajen Manap ada satu lagi cerita untuk disampaikan kepada Inspektor Rosli yang sedang leka mendengar kisah-kisah seram yang diceritakan oleh pegawai penjara. Kata Inspektor Rosli, dia perlu menyoal selidik 2 orang banduan dan oleh itu dia mahu mendengar cerita itu pada lain masa dan waktu. Tetapi Sajen Manap berkeras kerana ia hanya mengambil masa 5 minit sahaja. Inspektor Rosli baik orangnya. Dia sentiasa beramah mesra dengan warden. Oleh itu, dia melayan sahaja kehendak Sajen Manap lalu duduk semula dan memesan secawan kopi lagi. Dia diberitahu bahawa bilik warden shift malam berhantu. Ada hantu Jepun yang menjadi penunggu di situ yang tidak suka orang duduk di katilnya berhampiran bilik generator. Dia akan menendang sesiapa sahaja yang tidur di katilnya hingga orang yang malang itu akan jatuh tergolek di lantai simen. Sajen Manap mendengar cerita ini daripada seorang warden yang sudah pun bersara dan berumur 89 tahun yang pernah bertugas di penjara Pudu semasa negara dijajah Jepun dari tahun 1942 hingga ke tahun 1945. Pihak pentadbiran Jepun mengambil alih penjara Pudu daripada British yang kalah dalam perang ketika itu. Ramai tawanan perang ditanam di situ. Ada seorang askar Jepun berpangkat korporal yang bertugas sebagai juru teknik elektrik di penjara itu. Dia bertanggungjawab terhadap generator penjara pada sebelah malam sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik. Korporal Yamaguchi garang orangnya. Dia tidak banyak bercakap. Baik dengan kaki tangan penjara mahupun dengan banduan. Dia sangat berdedikasi menjalankan tugas dan menjaga generator dengan baik sekali. Setiap petang pada pukul 6, dia akan menguji dan menghidupkan generator. Dia bertugas pada sebelah malam. Ada sebuah katil kayu berhampiran pintu bilik generator tempat dia tidur. Sesiapa pun tidak dibenarkan menghampiri bilik generator. Bilik warden yang bekerja shift malam pula terletak bersebelahan bilik lelaki Jepun itu. Korporal Yamaguchi mengawal selia generator itu selama lebih daripada 2 tahun dengan baik. Tetapi pada suatu malam, ia tidak dapat dihidupkan apabila berlaku gangguan bekalan elektrik di penjara itu. Seluruh penjara dalam keadaan kegelapan. Keadaan ini adalah sangat berbahaya kerana banduan boleh menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari penjara. Korporal Yamaguchi berusaha sedaya upaya untuk menghidupkan generator itu tetapi sukar baginya untuk membaiki generator itu dalam keadaan yang gelap gulita. Lebih kurang sejam kemudian, dia berjaya menghidupkannya tetapi cuma bertahan selama beberapa minit sahaja sebelum generator itu dengan tiba-tiba ia meletup. Apabila Yamaguchi mencuba mematikan suisnya, dia terkena renjatan elektrik dan generator itu mengeluarkan percikan api dan kemudiannya mengakibatkan suatu kebakaran yang kecil. Para warden berjaya memadamkan api dan selepas 3 jam dalam keadaan kegelapan, bekalan elektrik di penjara itu pun berjaya dipulihkan. Dan ketika itulah mereka terpandang badan Korporal Yamaguchi yang telah pun terbakar. Dia segera dihantar ke hospital, tapi Yamaguchi telah pun menemui ajalnya dengan cara yang dahsyat. Rohnya terus merayau-rayau di penjara sehinggalah ia dirobohkan. Mana-mana warden yang tidur di katil yang pernah digunakan oleh Yamaguchi akan terasa dadanya seperti ditindih oleh sesuatu yang berat hingga sukar untuk bernafas dan dia akan ditendang daripada katil itu hingga jatuh ke lantai simen. Sudah banyak kali warden ternampak jelmaan Yamaguchi di bilik generator itu dan dia sedang mencuba menghidupkan generator itu. Ada kalanya mereka akan terdengar generator itu hidup dengan sendirinya selama beberapa minit dan tiba-tiba mati kembali. Warden yang bertugas pada sebelah malam pernah ternampak Yamaguchi berjalan sambil membimbit kotak peralatan dan kemudian menghilang di pintu pagar blok. Sajen Manap mengakhiri ceritanya dengan berkata, "Kalau tuan tak percaya dengan cerita-cerita ini, tuan datanglah buat kerja malam di sini seorang diri." Dan Inspektor Rosli hanya tersenyum. Dia berbelah bagi sama ada mahu percaya cerita itu ataupun tidak. Bersambung. Bab 8. Hantu 4 nombor ekor.
Cerita ini disampaikan oleh ketua pegawai bernama Batan Singh yang pernah terdengar makhluk halus berbisik kepada dia semasa dia meronda pada suatu malam. Dia memberitahukan hal itu kepada pegawai-pegawai lain selepas dia memenangi 4 nombor ekor. Batan Singh bertugas sebagai ketua pegawai di penjara Pudu pada tahun 70-an. Dia sangat berdisiplin dan digeruni oleh warden mahupun banduan. Seorang lelaki yang tegas, berdedikasi dan menjalankan pelbagai tugas dengan tekun, terutama sekali semasa meronda untuk memastikan keselamatan penjara dan memantau pegawai-pegawai bawahannya. Ada suatu malam, kita jam 2 pagi, dia pergi meronda bersama dengan ketua warden Hassan untuk memastikan penjara sentiasa berfungsi dengan baik serta memastikan kaki tangan yang bertugas pada shift malam sentiasa berjaga-jaga. Warden yang sedang bertugas di tempat masing-masing memberikan laporan. Semuanya baik, Tuan. Masa mereka sedang berada di belakang bilik gantung, dengan tiba-tiba angin bertiup kencang. Langit sarat dengan awan yang mendung. Mereka nampak kilauan kilat di kejauhan dan terdengar bunyi guruh. Mau hujanlah, Tuan, kata Hassan. Okey, kita jalan cepat sikit, kata Batan Singh. Selepas selesai berkata begitu, dengan tiba-tiba dia terasa bahu kanannya macam ditepuk seseorang. Dia berasa hairan kerana masa tu Hassan berada di sebelah kirinya. Terus dia bertanya pada Hassan, "Awak ada tepuk saya punya bahu ke?" "Tidak," jawab Hassan. Kemudian Batan Singh terdengar seseorang berbisik di telinga kanannya. 1, 4, 9, 2. Walaupun hanya sekali je bisikan tu, tapi dia memang ingat dengan jelas nombor-nombor itu. Dia tersentak dan kaku buat beberapa ketika dan tertanya-tanya, siapa yang menepuk bahunya dan membisikkan nombor-nombor itu? "Kenapa, Tuan?" tanya Hassan. Batan Singh menoleh ke arahnya. "Awak ada dengar apa-apa tak? Bunyi macam orang berbisik ke?" tanya Batan Singh pada Hassan. Hassan berkata yang dia tidak mendengar apa-apa. Keesokan harinya, dia ada sedikit masa terluang kerana dia bekerja pada shift malam. Dia masih ingat nombor tersebut dan mahu mencuba nasib. Dia memandu kereta ke kedai 4 nombor ekor yang terletak di Jalan Pudu di belakang penjara dan dia membeli nombor 1492, RM1 besar dan RM1 kecil. Ramai orang Malaysia yang suka membeli 4 nombor ekor, namun tak ramai yang berjaya memenanginya. Oleh itu, ramai yang mencari jalan mudah untuk mendapatkan 4 nombor ekor dan memenanginya. Ada yang pergi ke tokong, berjumpa bomoh di kuil orang India ataupun Cina, ke kubur para wali, pokok-pokok besar, bangunan kosong, dan ada juga yang sanggup untuk ke gua yang mereka tahu ia dihuni oleh makhluk halus demi semata-mata untuk mendapatkan nombor ekor. Mereka yang mahu bantuan bomoh akan membawa ayam putih, telur, buah-buahan, limau nipis, garam dan kemenyan untuk dipersembahkan kepada penunggu yang dipanggil Datuk. Dan bomoh akan menyembelih ayam putih itu dan meminum darah yang mengalir dari leher haiwan itu. Kemudian dia akan perasamnya dengan kemenyan dan ayam itu diterbalikkan sebanyak 3 kali. Kemudian dia meletakkan ayam itu dan mengambil 2 biji telur dan melakukan perkara yang sama. Dia memecahkan telur itu dan memakannya dengan membubuh sedikit garam dan perahan limau nipis. Dia juga akan memakan buah yang dipersembahkan. Kemudian dia mencampakkan garam dan limau nipis ke dalam api dan menambah kemenyan untuk menghasilkan lebih banyak asap. Dan tiba-tiba dia akan menurun dan dirasuk Datuk. Suaranya berubah menjadi kasar dan terkata-kata dan akan bercakap dalam apa-apa bahasa, sama ada bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa India, bahasa orang asli atau apa sahaja dialek bergantung pada asal usul datuk atau roh tersebut. Bomoh yang menurun ini akan terjerit-jerit, mengetuk-ngetuk meja dan bertanya, "Kenapa kau panggil aku?" dalam pelbagai dialek dan logat. Dan si peminta nombor akan menjawab, "Kami datang nak minta nombor ekor, Tok. Kami orang susah." Kemudian dia akan memberikan nombor bergantung pada keadaannya pada masa itu. Jika dia berasa lapar, dia akan memberikan hanya 3 dan bukan 4 nombor ekor. Tidak ada siapa pun yang berani menegur ataupun menimbulkan kemarahannya
kerana dia akan menghalau sesiapa sahaja daripada situ, lalu orang itu akan pulang dengan tangan kosong. Pada hari nombor yang menang diumumkan, kanak-kanak yang mahu mendapatkan wang saku lebih akan membuat salinan fotostat keputusan nombor ekor itu dan menjualnya kepada pemandu kenderaan di lampu trafik ataupun kepada orang yang lalu lintas dengan harga 20 sen sekeping. Pada petang itu, masa Batan Singh bertugas pada shift malam, dia terdengar beberapa orang waden bercakap tentang keputusan nombor ekor. Dia terdengar hadiah pertama ialah nombor 1492 dan dia amat terkejut sekali sehinggakan dia terkedut. Dia lantas terduduk memegang dahinya dan mengomel sesuatu dalam bahasa Punjabi. Pegawai kanan bernama Ismail Khairil yang ada di pejabatnya bertanya, "Kenapa tuan?" Batan Singh merenung Ismail dan berkata, "Awak percaya tak? Ada hantu yang beri saya nombor ekor dan saya menang hadiah yang pertama." "Tuan menang hadiah yang mana?" tanya Ismail lagi. "RM1 besar dan RM1 kecil," jawab Batan Singh. "Kalau besar, tuan dapat RM2,000 dan yang kecil, tuan akan dapat RM3,000. Jadi kesemuanya, tuan akan dapat RM5,000. Berita itu menular dengan pantas dalam kalangan kaki tangan penjara. Ada yang sudah merancang untuk pergi ke belakang bilik gantung untuk meminta nombor ekor daripada penunggu di situ. Ramai yang mencuba nasib dan berjanji akan menjamu penunggu itu sekiranya mereka menang, tetapi tidak seorang pun yang diberikan nombor. Setelah Batan Singh berjaya memenangi RM5,000, datuk itu tidak lagi membisikkan nombor ekor kepada sesiapa pun. Keesokan harinya, Batan Singh menjamu sarapan roti canai dan teh tarik kepada pekerja shift pagi di kantin. Dia tidak memberitahu sesiapa pun sama ada dia pergi semula ke belakang bilik gantung itu ataupun tidak untuk mengucapkan terima kasih kepada datuk yang memberikan nombor ekor kepadanya. Tapi dia memberi sedekah capati di sebuah kuil orang Singh. Dan sudah menjadi lumrah manusia untuk ada rasa tamak dalam dirinya, seolah-olah RM5,000 belum pun memadai. Maka setiap kali Batan Singh meronda di belakang bilik gantung itu, dia tidak lupa meminta nombor ekor daripada datuk. Dia memasang telinga untuk mendengar bisikan. Namun, dia tidak mendengar apa-apa bisikan pun sehinggalah dia bersara pada tahun berikutnya. Satu-satunya perkara yang membuatkan dia rasa menyesal selama berkhidmat 30 tahun di jabatan penjara adalah bahawa andai kata dia menaruhkan lebih banyak wang untuk membeli nombor ekor yang menang itu, sudah tentu dia boleh hidup sebagai pesara yang kaya raya. Lepas penjara Pudu dirobohkan pada tahun 2010, ramai kaki judi pergi mendapatkan cebisan batu daripada bilik gantung. Mereka percaya bahawa batu, kayu, besi ataupun apa-apa sahaja daripada bilik gantung itu boleh digunakan sebagai tangkal untuk mereka memenangi 4 nombor ekor. Selama beberapa hari berikutnya, ramailah orang yang datang ke penjara Pudu. Ada yang tinggal di luar Kuala Lumpur sanggup datang semata-mata untuk mengambil benda-benda tersebut untuk dijadikan cenderamata ataupun tangkal walaupun kawasan itu telah pun dikepung. Bersambung